Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi atmim bil khair. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah hari ini kita dapat sambung ke episod yang seterusnya berkaitan dengan satu program yang dianjurkan oleh SMITI Tok Guru, Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Tok Guru, yang bertempat di Kampung Wakaf Pasir Putih, Kelantan. Alhamdulillah, sebagai pemakluman, insya-Allah pelajar-pelajar kami akan hadir dalam tempoh 2 minggu lagi bersama-sama secara bersemuka, insya-Allah. Jadi kita akan sambung kepada perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung, kita akan lihat pula huruf yang seterusnya. Dalam pelajaran yang lepas, dalam perbincangan santai kita yang lepas, kita telah melihat kepada satu pengertian yang berkaitan dengan huruf-huruf yang sebelumnya, itu huruf alif, yang meliputi perbincangan kita berkaitan dengan huruf alif mati,
huruf ya mati dan huruf waw mati yang kita sebut sebagai huruf mad. Kemudian kita masuk pula perbincangan berkaitan dengan huruf ba. Huruf ba yang kita sebut sebagai huruf yang keluar daripada asy-syafatan. Huruf yang keluar daripada dua bibir mulut. Kemudian kita telah lihat pula perbincangan kita kepada huruf yang seterusnya, huruf ta. Kepada huruf ta. Huruf ta dalam perbahasan huruf ta, kita telah melihat bahawasanya huruf ta ini perlu berhati-hati kerana dia mempunyai sifat hamas yang kita sebut sebagai sifat melepaskan perjalanan angin ataupun udara. Dalam masa yang sama, huruf ta ini dia bersifat syiddah, iaitu menahan perjalanan suara. Jadi ada sedikit pertembungan, tetapi kena berhati-hati untuk menyebutnya supaya sebutannya lebih jelas dan juga menepati kehendak yang kita sebut dalam kaedah-kaedah talaqqi musyafahah. Dan kemarin alhamdulillah kita telah lihat huruf yang seterusnya itu huruf tha. Huruf tha, yang mana huruf tha ini adalah huruf yang keluar daripada hujung lidah dan hujung gigi atas. Jadi insya-Allah seterusnya pada hari ini kita akan masuk perbincangan ataupun kita masuk perbahasan kita berkaitan dengan huruf yang seterusnya, iaitu huruf jim. Huruf jim. Okey, seperti mana yang kita telah kongsikan dalam perbahasan yang lepas, saya akan sebut dua aspek yang penting dalam pengertian ilmu tajwid, iaitu kita mesti mengetahui di manakah makhraj bagi huruf tersebut, iaitu tempat keluar huruf tersebut, dan juga kita mesti mengetahui di manakah, apakah sifat-sifatnya. Yang kita sebut makhraj ini ialah tempat keluar, punca dia keluar. Dan yang kedua sifat ialah yang kita sebut ialah sifat inilah yang akan membezakan di antara huruf-huruf yang berlainan. Sifat inilah yang akan membezakan di antara huruf-huruf yang berlainan ini, dan ada sesetengah huruf walaupun berlainan tetapi makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, maka sifat-sifat inilah yang akan membezakan di antara huruf-huruf yang makhrajnya sama. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok di manakah keluarnya huruf jim dan apakah sifat-sifat bagi huruf jim. Okey, yang pertama sekali kita lihat di manakah makhraj ataupun tempat keluar bagi huruf jim. Okey, yang pertama, makhraj ataupun tempat keluar bagi huruf jim yang kita sebut ialah ia keluar daripada tengah bahagian lidah. Dan kita bahagikan lidah kita ni kepada beberapa bahagian. Di pangkal dekat dengan anak tekak, di tengah lidah dan di hujung lidah. Okey, daripada tengah lidah ni keluarnya 3 huruf. Jadi ini kita sebut satu sahaja yang berkait dengan tajuk kita, itu huruf jim. Daripada tengah lidah ini keluarnya satu huruf, salah satunya ialah huruf jim. Yang mana kalau kita andaikan tengah lidah ni dia mesti bertemu dengan lelangit keras. Kita matikan dia sebagaimana yang telah kita sebut dalam perbincangan yang telah lepas, bagaimana kaedah para ulama mengajar kepada kita untuk menentukan makhraj ialah kita matikan huruf tersebut, sabdukan dia. Contoh aja tu kita hidupkan dia, kemudian kita matikan. Aja. Okey, dari segi makhraj. Maknanya kalaulah kita andaikan ini adalah lidah kita, maka bahagian tengah ni lah yang akan bertemu dengan lelangit atas. Jadi semasa menyebut huruf jim, kita mempertemukan tengah lidah dengan lelangit atas kita. Aj. Okey. Tu kita sebut sebagai makhraj.
kita sebut sebagai tempat keluar, iaitu jim keluar daripada tengah lidah. Perbahasan yang kedua secara umumnya ialah kita nak perhatikan apakah sifat-sifat yang ada dalam huruf jim. Apakah sifat-sifat yang ada dalam huruf jim? Yang pertama, huruf jim ini bersifat al-jahru. Apa itu al-jahru? Al-jahru, kalau ejaan bahasa Arabnya alif lam jim ha ra. Al-jahru. Al-jahru dalam bahasa Melayunya secara umum saya boleh sebut ialah bersifat kita menahan perjalanan angin. Maknanya semasa kita menyebut huruf jim, kita mesti menahan angin daripada keluar. Saya masih ingat lagi bagaimana yang disebut oleh guru saya sebagai permulaan kami masa belajar dulu untuk melatih sifat al-jahru ni, seolah-olahnya kena sedut, ke dalam. Seolah-olahnya semasa menyebut huruf jim, kita mesti menyedut udara, seolah-olahnya begitu. Tapi dah lama-lama dah terbiasa, alhamdulillah kita boleh mengawalnya, insya-Allah. Jadi yang pertama sifat jim ialah al-jahru. Yang kedua, jim ini mempunyai sifat yang sama dengan huruf ba, iaitu sifat asyiddatu, dan juga sama dengan huruf ta. Apa dia sifat asyiddatu ini? Apa maksud sifat asyiddatu? Asyiddah, syiddah ialah sifat menahan perjalanan suara. Tu beza al-jahru dan juga asyiddah. Jahru dan syiddah itu beza dari sudut suara dan juga angin. Kalau al-jahru kita menahan perjalanan angin, asyiddatu ialah menahan perjalanan suara. Kalau orang Kelantan sebut lekat suara, seolahnya melekat, tersangkut suara. Tersangkut, lekat, bolehlah. Minta maaf tu keluar bahasa saintifik Kelantan. Okey. Jadi yang pertamanya ialah al-jahru, menahan perjalanan angin, dan yang kedua ialah al-asyiddah. Asyiddatu kita menahan perjalanan suara. Okey, jadi kedua-dua sifat ni merupakan sifat kuat. Tahan angin, tahan suara merupakan sifat kuat. Okey. Yang seterusnya, sifat yang ketiga bagi huruf jim ialah sifat kita sebut dia sebagai al-istifal. Kerana al-istifal ni apa maksud dia? Al-istifal ialah huruf yang sifat dia kita tidak mengangkat pangkal lidah ke atas. Pangkal lidah kita ni tidak diangkat ke anak tekak lah kita sebut Okey. Jadi apabila namanya istifal, dia lawan kepada al-isti'la. Sifat isti'la adalah sifat kuat, manakala sifat istifal kita merendahkan pangkal lidah kita. Sifat dia gitu. Sifat dia lebih kurang gitulah dari sudut bacaan secara umumnya. Okey. Mungkin saya boleh baca sikit. Hari ini kita kongsikan sedikit. Saya ambil daripada perkongsian syarah ringkas ulasan daripada Ustaz Zamzami dari kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Apa itu sifat isti'la? Ialah terangkat sebahagian besar lidah dari lelangit ke atas ketika menyebut kebanyakan dari hurufnya. Jadi disebut sini. Okey. Yang lawan dia al-istifal, lidah yang merendah ketika menyebut kebanyakan huruf istifal. Maknanya dia beza dia ialah isti'la ni kita angkat lidah. Dan kalau istifal kita merendahkan lidah. Dan dalam ada perbahasan lain, maknanya dikhususkan pula isti'la ini mengangkat pangkal lidah, menunjukkan sifat tebalnya. Okey, itu yang ketiga. Maknanya
sifat bagi huruf istifal ialah lawan kepada sifat isti'la. Dan saya biasanya kalau anak murid saya di sekolah ke di mana-mana, saya akan minta pelajar-pelajar menghafal huruf-huruf istifal. Sebab huruf-huruf isti'la. Sebabnya huruf-huruf isti'la ini adalah yang disebut sebagai huruf yang tebal-tebal. Yang tebal bacaannya, yang tebal pembahagiannya, yang disebut saya telah sebut dalam kelas yang kemarin dulu, iaitu isti'la ini ialah disenaraikan huruf-huruf dia, huruf yang kita sebut sebagai bahagian yang termasuk dalam kumpulan tebal, al-mufakhamah. Okey. Jadi yang ketiga al-istifal. Jadi sifat huruf jim yang ketiga ialah al-istifal. Okey. Untuk kelas akan datanglah saya akan sebut tentang apakah huruf yang bersifat isti'la. Okay, kita ada 2 minit sahaja lagi. Yang keempat, apakah sifat huruf jim? Juga disebut sebagai al-infitah. Sama tak dengan kemarin? Ada dah. Maknanya huruf ta juga bersifat al-infitah. Huruf ba juga bersifat al-infitah. Apa itu al-infitah? Okey, saya baca sikit perkongsian daripada buku ni. Kata al-infitah ialah lidah menjauh dari lelangit atau memberikan ruang untuk angin keluar ketika menyebut kebanyakan hurufnya. Ataupun al-itbaq, iaitu lidah menyentuh ke langit-langit ketika menyebut hurufnya. Okey. Dan kalau dalam peribahasa lain, yang disebut al-itbaq ini ialah al-iltisaq. Iaitu intibaq, al-itbaq, al-iltisaq ialah melekat. Seolah-olahnya melekat lidah ke langit-langit. Dia tak bagi angin lalu langsung. Itulah sifat al-itbaq. Maka huruf jim ini bukan sifat itbaq, lawan dia, iaitu kita merendahkan lagi. Mana tidak melekat ke langit-langit. Tidak melekat ke langit-langit lah. Itu yang keempat. Mana yang pertama tadi sifat bagi huruf jim ialah al-jahru. Yang kedua asyiddatu. Yang ketiga al-istifal. Yang keempat al-infitah. Dia sebenarnya sifat huruf ni yang sama je. Gabungan-gabungan sifat inilah yang menjadikan dia pelbagai. Okey. Dan yang terakhir, huruf jim ini ia bersifat al-ismat. Al-ismat iaitu suara yang sebutannya tidak lancar. Sebab apa? Sebab dilawan kepada al-izlaq. Izlaq ni huruf-huruf yang berada di hujung bibir, hujung lidah. Maka huruf jim ni dia berada di dalam. Maka dia termasuk dalam huruf yang bersifat al-ismat. Dan ada special satu sifat bagi huruf jim. Ada special satu sifat bagi huruf jim yang dinamakan sebagai al-qalqalah. Al-qalqalah. Qalqalah ni biasa dengar. Ada qalqalah sughra, qalqalah kubra. Macam-macam lah nama dia. Tapi nak sebutnya ialah bagaimana cara kita. Jadi jim ni kesimpulan dia ada 6 sifat. Pertama al-jahru, sifat kuat. Yang kedua asyiddatu, sifat kuat. Yang ketiga al-istifal, sifat lemah. Yang keempat al-infitah, sifat lemah juga. Yang kelima al-isma', sifat kuat. Dan yang keenam al-qalqalah. Jadi 4 lawan 2. 4 sifat kuat. Jim mempunyai 4 sifat kuat dan 2 sifat lemah. Jadi bermakna jelaslah kepada kita, sifat huruf jim ini memang kuat sikit. Dia lebih. Tapi dia adalah sifat lemah dia ni. Tapi nak sebutnya kesimpulan, huruf jim ialah huruf-huruf yang digelar sebagai huruf yang bersifat lemah sikit. Dari sudut sifat dia. Dari sudut pembahagian dia secara umum. Jadi kesimpulan dia hari ini, kita buat satu kesimpulan bahawasanya huruf jim dia bersifat kuat. Jadi huruf alif dia bergantung kepada huruf dia sebelumnya. Bila sebut alif ni, alif mat lah. Huruf ba sebagai murajaah kita boleh. Huruf ba yang pertama sifat dia al-jahru, yang kedua
asyiddatu. Yang ketiga al-istifal, yang keempat al-infitah, yang kelima al-idlaq. Ba. Tapi yang keenam, ba ni ada sifat qalqalah juga. Tapi bezanya jim dengan ba, huruf ba ada 3 sifat kuat dan 3 sifat lemah. Jim dengan ba. Kalau jim ada 4 sifat kuat, ada 2 sifat lemah. Dua-duanya ada 6 sifat tetapi berbeza dari sudut kekuatan. Jadi kesimpulannya antara jim dengan ba, jim lagi kuat daripada huruf ba. Itulah penting kita belajar ilmu tentang sifat huruf. Penting kita belajar tentang ilmu sifat huruf. Huruf ta yang pertama sebagai ulang kaji kita, sebagai penutup refleksi kepada pelajaran kita hari ini ialah penutup, kita murajaah balik pelajaran yang lepas. Huruf ta yang pertama sifat dia al-hamsu, sifat lemah. Yang kedua, huruf ta ada sifat asyiddah, segirah, asyiddah. Yang ketiga, huruf ta sifat dia al-istifal. Yang keempat, al-infitah. Ada 3 dah sifat lemah, 1 sifat kuat. Kemudian huruf ta dia bersifat al-ismat, sifat kuat sikit. Ta, jadi kesimpulan dia, ta ni ada 3 disebut sebagai 3 sifat lemah dan 2 sifat yang walaupun kita sebut sifat kuat, syiddah dan juga al-ismat, tetapi dia tidak menonjol. Ta lebih menonjol al-hamsu. Al-hamsu. Dan tha sebagai murajaah yang terakhir, huruf tha yang pertama sifatnya ialah al-hamsu, keluar angin, sifat lemah. Yang kedua, ar-rakhawah. Tha ini sifat lemah juga, iaitu keluar suara, tidak menahan perjalanan suara. Yang ketiga, tha ada sifat al-istifal, sifat lemah juga. Yang keempat, tha mempunyai sifat al-infitah. Dan yang kelima, tha mempunyai 1 sifat kuat yang disebut sebagai al-ismat. Al-ismat. InsyaAllah nanti dalam perkongsian yang akan datang saya huraikan pula tentang sifat-sifat tadi. Jadi kesimpulan dia, tha ada mempunyai 4 sifat lemah, 1 sifat kuat. Jadi tha ini termasuk dalam huruf-huruf yang bersifat lemah. Jadi hari ini jim. Jim ada 4 sifat kuat, 2 sifat lemah. Okey, itu saja kesimpulan dalam program kita kali ini, Ijlis Bina. Ijlis Bina bersama-sama dengan kami insya-Allah setiap hari pukul 6 suku petang, bermula bulan Rejab yang lepas, Syaban dan Ramadan insya-Allah. Setiap hari pukul 6 suku petang. Pukul 6 suku petang kita sama-sama berkongsi, dan sekiranya ada soalan boleh tanya di ruang komen insya-Allah. Boleh tanya walaupun dah lepas daripada kelas kita insya-Allah. Kalau dilihat oleh admin boleh kita akan jawab insya-Allah. Jadi kalau ada soalan boleh tanya terus semasa sesi setiap hari. 6 suku tu tanya terus dah. Barulah kita boleh jawab segera insya-Allah. Perkongsian setiap hari kita selama 15 minit, paling lama pun 30 minit sahaja. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ijlis Bina. Wallahu a'lam.